Bank Negara Malaysia merupakan bank pusat Malaysia yang ditubuhkan pada 26 Januari 1959. Ia telah ditubuhkan di bawah Ordinan Bank Pusat Tanah Melayu 1958. Terdapat 5 objektif yang perlu dipenuhi oleh Bank Negara Malaysia di bawah ordinan ini. Pertama, Bank Negara mengeluarkan mata wang ringgit Malaysia dan menyimpan reserve bagi menjaga nilai mata wang negara. Kedua, sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan. Yang ketiga, Bank Negara menggalakkan operasi pembayaran negara dan sistem penyelesaian yang boleh dipercayai cekap dan lancar. Yang keempat, untuk mempromosikan kestabilan kewangan dan struktur kewangan. Dan yang akhir sekali, untuk mempengaruhi keadaan kredit supaya menguntungkan negara. Jom kita uji minda kodim. Siapakah Gubernur yang menjalankan urusan dan hal ehwal bank mengikut dasar yang ditetapkan oleh lembaga pengarah sekarang? Kodim, jawab Kodim. Weh, ada 4 fungsi-fungsi Bank Negara Malaysia tau. Pertama, mengeluarkan mata wang negara, shilling, kertas. Tapi cuof, jumlah wang yang dikeluarkan adalah berdasarkan permintaan ekonomi dan jumlah urus niaga dan pertumbuhan ekonomi negara. Bank Negara juga akan memastikan bahawa mata wang yang dikeluarkan mencukupi. Mata wang tak boleh dicetak lebih-lebih. Kalau cetak lebih-lebih, macam yang selalu cakap lah, boleh jadi inflasi. Kalau kurang pula, nanti pertumbuhan ekonomi slow lah pula. Mata wang yang dikeluarkan mempunyai sandaran kepada emas dan mata wang asing. Fungsi kedua Bank Negara Malaysia ialah sebagai jurubank kepada kerajaan. Bank Negara Malaysia akan menguruskan akaun kerajaan dari segi hasil dan belanja kerajaan. Bank Negara Malaysia menyediakan cek bila kerajaan nak buat pembayaran. Seterusnya, Bank Negara Malaysia akan mentadbir hutang negara. Bank Negara Malaysia akan urus kalau kerajaan nak buat pinjaman dalam negeri ataupun luar negeri. Bank Negara Malaysia juga boleh memberi pendahuluan sementara dan sebagai sumber pinjaman kerajaan. Apabila perbelanjaan kerajaan melebihi hasil kerajaan ataupun pendapatan kerajaan, Bank Negara Malaysia akan memberi pinjaman sementara kepada kerajaan. Kerajaan kena bayar balik tak lewat daripada 3 bulan setelah tamat tahun kewangan kerajaan. Tapi ni kalau pinjaman yang dulu dah bayar lah kan, dah settle kan, barulah boleh buat pinjaman lain. Bank Negara Malaysia memberi nasihat kewangan berkaitan dengan pelaburan awam, projek-projek awam yang bermanfaat bolehlah kita proceed. Kalau yang tak bagi manfaat kepada negara, tak payah buat. Tadi Bank Negara bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan. Yang ini pula Bank Negara bertindak sebagai jurubank kepada Bank Perdagangan. Bank Negara Malaysia akan menyediakan akaun penjelasan. Bank Negara Malaysia akan mengawal rizab berkanun. Rizab berkanun ni adalah simpanan wajib Bank Perdagangan di Bank Negara Malaysia ikut nisbah rizab berkanun yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Seterusnya, Bank Negara Malaysia akan mengawal harta cair Bank Perdagangan dan merupakan sumber pinjaman terakhir. Fungsi Bank Negara Malaysia yang terakhir adalah Bank Negara Malaysia akan melaksanakan dasar kewangan mengembang dan menguncup. Oops, dasar kewangan tu apa? Dasar kewangan ataupun polisi kewangan merupakan kawalan penawaran wang dalam ekonomi oleh Bank Negara Malaysia untuk pertama, mempengaruhi kadar bunga. Yang kedua, bagi mencapai tingkat guna tenaga penuh. Yang ketiga, meningkatkan pengeluaran tanpa inflasi. Anak panah ke atas tu maksudnya meningkatkanlah. Terdapat 3 alat dasar kewangan. Alat dasar kewangan ni fungsi dia untuk apa? Pertama, sebab kita nak kawal bekalan wang dan pembentukan kredit, pinjaman lah. Alat dasar kewangan yang pertama ialah nisbah keperluan rizab, RRR. So, saya akan sebut sebagai RRR lah ya. RRR ni bermaksud simpanan wajib Bank Perdagangan di Bank Negara Malaysia ikut RRR yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Contohnya, Bank Negara Malaysia telah menetapkan sebanyak 20%. Semasa inflasi, Bank Negara Malaysia akan meningkatkan RRR terhadap simpanan Bank Perdagangan di Bank Negara Malaysia. Ia menyebabkan
Keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada orang ramai akan berkurangan. Kesannya, kuasa beli masyarakat akan berkurangan sekaligus menyebabkan permintaan agregat ataupun isi rumah berkurangan. Jika berlaku deflasi, adakah Bank Negara Malaysia akan menurunkan RRR? Halo, tidur ke? Alat dasar kewangan yang kedua ialah kadar diskaun atau kadar bank. Semasa inflasi berlaku, Bank Negara Malaysia akan meningkatkan kadar bank terhadap pinjaman yang diberikan kepada bank perdagangan. Apabila Bank Negara Malaysia meningkatkan kadar bank, akan menyebabkan bank perdagangan meningkatkan kadar bunga terhadap pinjaman orang ramai. Oh my goodness. Bila bank perdagangan meningkatkan kadar bunga akan menyebabkan kos meminjam meningkat. Ini menyebabkan orang ramai akan kurang meminjam. Bila orang ramai kurang meminjam, akan menyebabkan orang ramai tak ada duit nak belanja. Jadinya perbelanjaan agregat akan menurun. So, masalah inflasi boleh diatasi. Alat dasar ekonomi yang ketiga, operasi pasaran terbuka. Ia melibatkan jual beli sekuriti Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan. Semasa inflasi, Bank Negara Malaysia akan menjual sekuritinya kepada bank perdagangan. So, wang Bank Negara Malaysia akan meningkat. Manakala, wang bank perdagangan akan merosot. So, bank perdagangan tak ada banyak wang untuk bagi pinjaman kepada orang ramai. Kesannya, wang yang dipegang oleh orang ramai akan menurun dan perbelanjaan agregat ataupun isi rumah juga akan menurun. Apabila isi rumah mengurangkan perbelanjaan mereka, maka harga barang di pasaran juga akan menurun. Kena ingat, ada 3 alat. Yang pertama, operasi pasaran terbuka. Yang kedua, ubah kadar bank atau kadar diskaun. Yang ketiga, nisbah keperluan rizab RRR. Syu'al still ingat lagi mengembang menguncup. Mengembang menguncup tu merupakan jenis-jenis dasar kewangan. Okey, dasar kewangan kita ada 2. Pertama, dasar kewangan mengembang. Yang kedua, dasar kewangan menguncup. Apabila inflasi berlaku di Malaysia ini, maka Bank Negara Malaysia akan menggunakan dasar kewangan mengembang. Bank Negara Malaysia akan menurunkan kadar bunga supaya jumlah pinjaman boleh ditingkatkan. Peningkatan jumlah pinjaman oleh orang ramai menyebabkan perbelanjaan agregat ataupun perbelanjaan isi rumah meningkat. Dasar kewangan mengembang ini sesuai apabila berlakunya kemelesetan ekonomi dan membantu untuk mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Bila berlakunya inflasi, Bank Negara Malaysia akan melancarkan dasar kewangan menguncup. Bank Negara Malaysia akan meningkatkan kadar bunga untuk menurunkan jumlah pinjaman yang boleh dikeluarkan oleh bank-bank perdagangan. Oleh itu menyebabkan orang ramai kurang meminjam. Seterusnya menyebabkan perbelanjaan agregat atau perbelanjaan isi rumah menurun. Dasar kewangan menguncup ini sesuai untuk mengatasi masalah inflasi yang disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan agregat ataupun perbelanjaan isi rumah.